Tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Munabila, hos anda untuk hari ini ingin mengucapkan selamat datang ke Majlis Sidang Media Legenda Puteri Kasih. Tepukan sikit. Terima kasih kepada semua, dan sebelum kita mulakan majlis, saya ingin mengalung-alungkan kedatangan tetamu jemputan pada hari ini. Sudah pastinya Ketua Kandungan Kanak-Kanak Astro, Farah Fauzana. Tepukan gemuruh. Penerbit Eksekutif Red Communication, Sdn Berhad, Syamil Uthman. Dan pastinya kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Tepukan untuk diri anda sendiri. Terima kasih kerana sudi luangkan masa berharga anda pada hari ini. Dan pastinya kita lihat di belakang Legenda Puteri Kasih. Saya ingin ceritakan sedikit tentang Legenda Puteri Kasih. Astro Ceria kini membawakan CD pertama daripada franchise Legenda, iaitu Legenda Puteri Kasih, mengisahkan Kasih yang terpaksa cari jalan untuk bebaskan ayahnya yang telah ditangkap kerana mencuri. Dan bantuan daripada Tabik Chan, Kasih bertukar pakaian ala-ala orang istana dan berjaya menyelinap masuk ke majlis hari keputeraan Raja Sulong. Dan namun ketika mencari ayahnya, Kasih tertarik dengan gong di Raja Ajaib. Kalau tengok kat tepi ni ada juga, yang hanya boleh berbunyi bila dipukul kerabat di Raja Kaya Jaya. Apa yang Kasih tak tahu sebenarnya ialah gong ini bakal mengubah hidupnya selama-lamanya. Saya suka cerita yang fantasi, lagi-lagi ada berkaitan dengan adat Melayu. Dan anda boleh saksikan Legenda Puteri Kasih bermula daripada 9 Januari setiap hari Isnin pada jam 9 malam di Astro Ceria, saluran 611, dan untuk pilihan lebih fleksibel, stream melalui platform on demand menerusi Astro Box dan aplikasi Astro Go. Mesti anda semua tertanya-tanya, siapakah kerabat-kerabat dalam Legenda Puteri Kasih ini? Dan sebenarnya saya akan bunyikan gong kat sini. Sebab apa? Sekarang ini kita nak menyambut semua kas-kas Legenda Puteri Kasih. Gong ini akan berbunyi. Jadi saya minta kepada semua rakan-rakan media yang kalau nak rakam momen-momen mereka masuk ke dalam selepas bunyinya gong ini, boleh standby siap-siap. Mereka akan keluar daripada pintu di hadapan. Kita akan juga pancarkan di sini juga. Dan mungkin rakan-rakan media boleh get ready dengan phone anda semua untuk rakamkan momen-momen ini. Okay? Baiklah, kita berikan tepukan kepada kereta yang pertama yang akan tiba. Chelsea sebagai Cik Sri Chan Liza akan mereka akan datang dengan tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Munabila, hos anda untuk hari ini ingin mengucapkan selamat datang ke Majlis Sidang Media Legenda Puteri Kasih. Tepukan sikit. Terima kasih kepada semua, dan sebelum kita mulakan majlis, saya ingin mengalung-alungkan kedatangan tetamu jemputan pada hari ini. Sudah pastinya Ketua Kandungan Kanak-Kanak Astro, Farah Fauzana. Tepukan gemuruh. Penerbit Eksekutif Red Communication, Sdn Berhad, Syamil Uthman. Dan pastinya kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Tepukan untuk diri anda sendiri. Terima kasih kerana sudi luangkan masa berharga anda pada hari ini. Dan pastinya kita lihat di belakang Legenda Puteri Kasih. Saya ingin ceritakan sedikit tentang Legenda Puteri Kasih. Astro Ceria kini membawakan CD pertama daripada franchise Legenda, iaitu Legenda Puteri Kasih, mengisahkan Kasih yang terpaksa cari jalan untuk bebaskan ayahnya yang telah ditangkap kerana mencuri. Dan bantuan daripada Tabik Chan, Kasih bertukar pakaian ala-ala orang istana dan berjaya menyelinap masuk ke majlis hari keputeraan Raja Sulong. Dan namun ketika mencari ayahnya, Kasih tertarik dengan gong di Raja Ajaib. Kalau tengok kat tepi ni ada juga, yang hanya boleh berbunyi bila dipukul kerabat
Diraja Kaya Jaya. Apa yang Kasih tak tahu sebenarnya ialah gong ini bakal mengubah hidupnya selama-lamanya. Saya suka cerita yang fantasi, lagi-lagi ada berkaitan dengan adat Melayu. Dan anda boleh saksikan Legenda Puteri Kasih bermula daripada 9 Januari setiap hari Isnin pada jam 9 malam di Astro Ceria saluran 611, dan untuk pilihan lebih fleksibel stream melalui platform on demand menerusi Astro Box dan aplikasi Astro Go. Mesti anda semua tertanya-tanya siapakah kerabat-kerabat dalam Legenda Puteri Kasih ini. Dan sebenarnya saya akan bunyikan gong kat sini. Sebab apa? Sekarang ini kita nak menyambut semua kas-kas Legenda Puteri Kasih. Gong ini akan berbunyi. Jadi saya minta kepada semua rakan-rakan media yang kalau nak rakam momen-momen mereka masuk ke dalam selepas bunyinya gong ini, boleh standby siap-siap. Mereka akan keluar daripada pintu di hadapan. Kita akan juga pancarkan di sini juga. Dan mungkin rakan-rakan media boleh get ready dengan phone anda semua untuk rakamkan momen-momen ini. Okay? Baiklah, kita berikan tepukan kepada kereta yang pertama yang akan tiba. Chelsea sebagai Cik Sri Chan Liza mereka akan datang dengan cantik-cantik. Segak-segak. Kita umumkan sekali lagi. Chelsea sebagai Cik Sri Chan Liza, Aziz M. Uthman sebagai Hidayat, dan kita ada Chiu Kinwa sebagai Tatik Cantik Tak, dan juga Satya Kandi sebagai Zain Daya. Yes, kita nampak muka-muka yang kita nampak familiar di sini. Ini kereta yang pertama. Cantik-cantik semuanya, berpakaian ada sokek-sokek, ada bling-bling traditional. Masih tengah keluar daripada kereta. Hari ni semua pakai sokek, jadi takut ada yang kan terlucut pula. Baiklah, kita lihat 5 pelakon dari kerabat-kerabat dari kereta yang kedua. Kita ada Kasrina Karim sebagai Puteri Kasih. Kita ada Daniel Fong sebagai Laksamana Andika, Datuk Yusri Abdul Halim sebagai Raja Budi, Norman Hakim sebagai Raja Sulung, dan Bella Dowana sebagai Laila. Dan yang pertama masuk, Datuk Yusri Abdul Halim, Raja Budi, dan Norman Hakim sebagai Raja Sulung, Daniel Fong sebagai Laksamana Andika, dan juga kita ada Kasrina Karim sebagai Puteri Kasih, dan juga Bella Dowana sebagai Laila. Dah cukup kerabat-kerabat, kita sudah sampai masuk ke dalam. Ini adalah kerabat-kerabat dari Kerajaan Kaya Jaya. Dan sebagai pembuka majlis, of course kita nak ada sedikit persembahan pada petang ini. Persembahan yang hebat daripada Nuha Bahrain dan Naufal Azrin dengan runut bunyi daripada siri Legenda Puteri Kasih yang berjudul Takkan Mengalah. Kita persilakan. Wow, cantik dua-dua ikut tema. Of course. Cantik kan? Of course. Dan lagu pun Takkan Mengalah. So nampaklah korang takkan mengalah tadi. Tak mengalah ya. Kan? Mungkin boleh ceritakan sedikit pasal OST, runut bunyi untuk Legenda Puteri Kasih. Sebab kita tahu selalu ada berdua je kita akan associatekan dengan lagu-lagu Arabik sikit. Tapi sekarang ni dah tukar sedikit angin. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang komposernya dan juga tentang apa Takkan Mengalah tu. Komposer by Omar Key, Firdaus Rahmat dan John Jeeves. Ya. Sama juga dengan lyricist is the Omar K, Firdaus Rahmat, dan juga John K. Sekali lah. Dan lagu Takkan Mengalah ni cerita pasal apa? Okay, basically lagu ni mengisahkan tentang whatever you go through in life, kita jangan ever putus asa. Betul. And for me, macam
as a woman, I understand that because you know sometimes yelah kita ada je moment in our lives yang kita rasa macam oh I don't think I can do this anymore. But then I know I have experienced it. Like never give up because there's always hikmah di sebalik apa saja yang berlaku. Betul, saya setuju. Hikmah tu yang penting. Kalau Naufal sendiri tak akan mengalah punya definisi bagi Naufal. Dia ketabahan seseorang tu untuk dia menjalani kehidupan dia, orang kata apa, ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang lebih buruk. Yang pentingnya kita kena tabahlah menghadapi ujian yang mendatang kepada kita. Betul, rasa ini sesuai sangatlah sebab kita permulaan tahun 2023 kan. Dan sebenarnya kita nak tahu juga anda berdua, korang berdua selalu bergabung together untuk lagu, dan macam mana boleh disunting pula untuk Legenda Puteri Kasih punya runut bunyi ni? Macam mana cerita dia boleh dipilih, tak pun disunting. Itulah, kita orang pun macam tak sangka because this is our first time untuk menyanyikan sebuah OST. It's a huge opportunity lah bagi kami berdua yang baru lagi mencuburi in this industry. So macam Alhamdulillah, this is a huge achievement for both of us. Ya, cabaran dan peluang lah sebenarnya. Betul, betul. Cabaran dan peluang. Mungkin sebab tadi ada sedikit masalah teknikal, boleh ke kalau kita minta kita dengar mungkin part chorus sikit secara live kat sini? Kalau boleh, kita boleh dengar betul-betul. Okay. Boleh Alright. Takkan pernah ku mengalah, la la la. Takkan pernah ku menyerah, la la la. Biar apa kata bicara, curiga mereka. Takkan pernah ku mengalah, la la la. Takkan pernah ku menyerah, la la la. Tetap ku berjalan selama lamanya, akan terus ku melangkah. Tepukan bermula untuk Nafa dan Nuha. Muna rasa ini je dah best sangat-sangat. Imagine kalau diorang nyanyi full pun kita dah boleh rasa the vibe memang kena sangat dengan Legenda Puteri Kasih. Terima kasih saya ucapkan lagi sekali kepada Nuha Bahrin dan juga Naufal Azrin. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, dan seterusnya sebenarnya kita cerita pasal pakaian. Macam kita tengok Nuha, Naufal, baju cantik dan juga kerabat-kerabat yang ada di sini. Segak-segak tak semua? Yes. Cantik tak semua? Cantik. Tapi dalam banyak-banyak yang Muna lihat pakaian-pakaiannya segak-segak, cantik-cantik, Muna sebenarnya tertarik dengan yang depan sekali. Datuk Yusri punya outfit memang betul-betul nampak gaya kerabatnya kat situ. Mungkin boleh Datuk bangun sekejap, kita nak tengok full. Kalau boleh kita nak atas stage lah Datuk. Naik terus sini. Mungkin kita boleh dapatkan satu mic. Alright. Datuk, ni hari ni inspiration dia daripada mana ni? Memang Daripada bawa watak ke macam mana? Genie dalam botol. Wow. MC Hammer pun ada juga sikit. MC Hammer, pernah lihat MC Hammer tak? Nampak sangat tak tahu? Tak kenal kan? Mungkin different generation. Tahu. Baiklah, mungkin Datuk boleh ceritakan sikit tentang watak yang Datuk mainkan dalam siri Legenda Puteri Kasih ni. Saya jadi bapa kepada khas nama Puteri Puteri Kasih. Kasih. Nama anak sendiri pun tak tahu apa punya bapa. Tapi telah ditronkan. Ditronkan? Uish. Oleh kekanda. Wow, saya suka betul kalau yang cerita di ditron ni. Ini satu dah plus point dah. Confirm saya akan tengok 9 hari bulan nanti. Dan kalau kita tengok daripada belakang, poster di belakang, of course ada Datuk Yusri dan juga ada di sebelah Datin Lisa Surihani pun terlibat dalam siri ni. Betul. Tapi macam ni hari ni Datuk datang solo. Mana Datin Datuk? Oh, dia ada sesuatu event satu lagi yang saya punya Ironman lupa nak silent. Ironman. Apa ni Datuk? Jangan makan banyak sangat tahu sebab malam ni Anda saya dinner untuk ini. Okay, sayang, so you're on speakerphone. Speaker cermin. Kita ada panggil istimewa ya? Ya ke? Okay. Nasib baik tak terkantoi sikit lebih pula. Minta maaf semua sebab hari ni ada pre-engagement lah. Tak apalah, you cakap kat dia orang lah. You're on speaker anyway. Cuba cerita kat dia orang. Okay. Terima kasih semua kerana sudi meramaikan sidang media Legenda Puteri Kasih. Pengalaman Lisa berlakon dengan Abang Yusri semestinya indah. Memainkan watak permaisuri palsu pula.
Lepas tu manis-manis, romantis pula dengan suami gitu. Agak malu-malu kucing lah sebenarnya. Malu-malu Kalau nak tahu kucing. bagaimana watak saya dan juga Yusri dalam Legenda Puji Kasih, jangan lupa untuk saksikan Legenda Puji Kasih mulai 9 Januari, hari Isnin jam 9 malam. Ya, itu dia. Tepukan untuk Datin Lisa Surihani Dan Yusri. dan juga Datuk Yusri. Tapi Datuk, saya tertanya-tanya, Datin nak bye-bye. Bye-bye. Okey, bye-bye. Tapi Datuk, saya nak tahu sebenarnya tadi dia bunyi macam Acermin tu apa Datuk? Dia dalam dunia fantasi ni macam-macam benda-benda yang biasa tak mungkin boleh, sebab cerita ni konon-konon time dia macam purba tapi ia juga tidak juga, it's a fantasy punya land, tapi banyak benda-benda yang moden yang kita adaptasikan. Contohnya saya panggil saya punya Maisuri B. Wow, walaupun zaman dulu Adinda tidak Tidak, B. panggil dia B. Oh, sama-sama kita nantikan. Mungkin lepas ni ada merchandise Acermin ke Datuk? Itu kena tanya dengan Astro. Boleh lah bos. Baiklah, tu bukan gemuruh kepada Datuk Yusri. So lepas ni maybe instead of iPhone kita boleh ada iCermin pula kan. Dan of course kita nak tahu dengan lebih detail lagi tentang Legenda Puteri Kasih. So kita tengok konsep dia sangat-sangat menarik, lain daripada yang lain. Dan kita nak adakan Q&A session. Maybe kita boleh get ready dengan kerusi dekat atas. Tapi sebelum tu, sementara tu mari kita lihat dulu trailer Legenda Puteri Kasih. Let's go. Beta suka main gong ni. Kenapa beta seorang boleh main gong ni kan? Dan Raja Sulung. Kasih nak tolong. Legenda Puteri Kasih pada 9 November nanti. Baiklah, semua nampak betul-betul cantik-cantik, tampan, menawan. Dan pertama sekali, of course, kita nak tanyakan kepada Farah Fauzana sebagai Ketua Kandungan Kanak-Kanak Astro. Kenapa Astro memilih untuk menghasilkan sebuah siri pertama daripada franchise Legenda? Okay. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua. Terima kasih menghadiri majlis pelancaran Legenda Puteri Kasih untuk Astro Ceria pada hari ini. So untuk menjawab soalan Muna Bella yang pertama ni, kenapa Astro decide nak buat siri kepada franchise Legenda ni. So kalau kita tengok kita punya track record selama ni, Astro Ceria dah release, dah lancarkan 2 telemovie dari franchise Legenda. Kita ada Legenda Puteri Bulan, kita ada Legenda Puteri Fellora before this. And sambutan menggalakkan, ramai yang tanya ada lagi tak. So because of that success of the previous two, so kita kali ni kita tampilkan from franchise yang sama, tapi kita expand dia lebih untuk bagi orang happy sikit. So instead of just a telemovie 2-hour show, kita jadikan dia series. So series 2 jam tak cukup selalu. panjang sikit lah kan. So that's why bila kita ada jalan cerita yang sesuai, kita panjangkan dia and it becomes a series. So that's why we thought, okay, kali ni kita ada siri terbaru. Hopefully dia mendapat tempat di hati peminat franchise ni lah. And also for those newcomers yang tak pernah tengok franchise ni, dialu-alukan untuk be part of it juga. Yes. Sangat comel. Jadi saya suka part kas-kas kena study SPM tu. Saya rasa those yang tengok Astro Ceria pasti boleh relate. Dan kalau cerita pasal series ataupun telemovie apa-apa saja, bila kita dengar OST tu selalu kita akan macam teringat dengan series tu. Dan kenapa pilih Naufal dan juga Noha? Okay, so pilihan Naufal dengan Nuha Baharin, siri ni kita mengetengahkan kita punya talent-talent baharu, rising stars yang kita ada. Selain daripada kita ada A-listers kita juga yang memperkasakan kita punya series ni. So to us, bagi saya Astro Ceria, kita sentiasa appreciate new talents. Kita memang sepatutnya menjadi platform untuk unearth talent-talent terkini, talent-talent terbaru. So itu yang bila kita tengok dari segi OST pun, kita nak work with rising stars. So I think the team did a good work, research, tengok siapa yang in, siapa yang trending, siapa audience kita suka. And I do think we made a right choice to work on the OST dengan Noha dan Naufal. Sebab kita dengar tadi pun dah macam yakin, confirm. Yes, takkan mengalah. Takkan mengalah, kita takkan mengalah punya. Suka semangat tu. Suka, saya pun suka juga. Dan sekarang ni
kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, of course, daripada penerbit eksekutif Redcorp, kita ada Syamil Ottoman. Sebenarnya apa highlight key takeaway daripada siri ni yang boleh dapat daripada para penonton? Okey, siri Legenda Puteri Kasih ni memang kita bentukkan untuk isi keluarga pun, untuk enjoy. So bukan saja untuk kanak-kanak tapi the whole family can enjoy. Kita ada jalan cerita yang menarik. Kita ada para pelakon yang hebat-hebat, yang muda, yang baru, yang dah terkenal. And Legenda Puteri Kasih ni juga adalah sebab kita membawa satu dunia fantasi dan dunia yang mereka diami ni dinama Kaya Jaya. So dia tak adalah zaman dahulu ke atau zaman depan, dia memang dunia fantasi. So banyaklah benda-benda dari segi visual effects yang kita cuba adoptkan dalam cerita ni lah. So adalah daripada background replacement, kita ada macam klip-klip yang dah tengok dekat trailer. And I think the key message, sebab cerita ni menampilkan seorang gadis muda yang dimainkan oleh Kasrina Karim, nama dia Kasih, dan dia mengharungi, kita nak tonjolkan satu watak young female character yang strong, yang faces the challenges head on, and itu yang kita nak inspirasikan kepada para penonton, pada semua kanak-kanak perempuan, all the young girls out there, Malaysian young girls. We hope Puteri Legenda would be an inspiration to them, and we hope Kasih as a character would be an inspiration to all the young girls out there. Definitely. Dapat belajar tu saya rasa boleh buatkan semua rasa, oh, I'll be so cool if I study. Definitely. SPM. SPM. Dan saya suka, saya rasa definitely for the adults pun akan rasa suka sebab personally macam saya cakap tadi, saya suka kalau cerita yang drama-drama yang ada overthrow ni. Memang favourite. Dan macam Syamil cakap tadi, Kaya Jaya. Ya, betul. Macam mana ada inspirasi di sebalik cerita Legenda Puteri Kasih ni sekali dengan Kaya Jaya and everything dekat ada dalam fantasy town ni? Inspirasi dia. Inspirasi dia sebenarnya sebab franchise Legenda ni memang menonjolkan watak utama, the central characters are all strong female young characters. And dalam inspirasi cerita ni kita sebenarnya nak ceritakan bagaimana seorang yang takdirnya, yang dia tak tahu, yang dia dah bersemuka dengan satu takdir yang tidak disangka, a fate that she didn't know. And sebab kita dah tahu kan cerita yang tak sangka dia rupa-rupanya waris tahta. Kita dah nampak cerita tu before this. So tapi apa yang kita nak ketengahkan dengan Legenda Puteri Kasih is apa dia punya harungan, cabaran. Tak senang lah dia jadi puteri, and then tiba-tiba 5 minit kemudian dia dah pandai jadi puteri mahkota, semua nak jadi nak. So dalam perjalanan cerita Legenda Puteri Kasih ni, itu menceritakan we wanted to betul-betul masuk delve into the adventure of a young girl learning how to be herself, learning to find herself, learning how to be a puteri mahkota. Adventure tu yang akan kita nantikan untuk Legenda Puteri Kasih 9 hari bulan nanti. Dan untuk Raja Budi, memang nampak macam Raja Sulong, maafkan saya. Untuk Abang Muhammad Hakim, mungkin boleh ceritakan sikit tentang watak tu, maafkan saya. Dan kenapa decide untuk ambil projek Legenda Puteri Kasih ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. First and foremost, sebab Astro dengan Redcorp bayar best. Rasa tu mungkin main reason lah. Tanya salah kerja 20 jam pun okey, senyum je. Memang okey, next project boleh season 2 pula. Okey, tak, sebenarnya bila dapat skrip tu memang best lah. Kalau saya baca kan, saya cuba, kita faham konsep Astro ceria for the kids. Bila saya baca tu macam I teruja sebab I kata anak-anak I mesti happy punya baca tengok cerita ni. Betul bapak dia pula berlakon. So something yang big why untuk I terima watak ni. Lepas tu bila propose budget semua dia terima, dengan senyum pun kita terus sign. Kan? And then banyaklah benda best yang berlaku sebab dapat sparring dengan cast ya. Tadi Syamil nak cakap tua tapi dia macam terpandang sebelah dia tadi. Yang kerja muka habis siap dia. Kan? Tapi best lah berlakon dengan berbagai generasi yang berada dekat sini, daripada Abang Long,
yang sangat saya hormati, dapat bekerjasama. Sebelum ni saya sentiasa belajar di bawah arahannya. Kali ni saya tak menjangkakan dapat sama-sama berlakon dengan dia. And then dengan Dato' Yusri, dulu saya pergi nak KRU, dapat berlakon pula. Sekali kan. Atau dia apa, cast, Daniel, semua yang sangat talented, Bella, Uncle Chu kan, semua Chelsea kan, sahabat kita semua best. Jadi benda tu sebenarnya satu compilation yang memberi satu impak untuk 2023 ni. Itu yang paling best lah. Okay. Yang selebihnya sebab paling best lah kan, sebab tarikh tayangannya jatuh pada birthday saya. Tu gempak gitu. Wow. Itu boleh saya ceritakan. Sekian, terima kasih. Inform semua orang kan nanti. So birthday gift untuk Raja Sulong. Episode tu memang sesuai. Yes. Tengok nanti macam mana cara kemunculan Raja Sulong. Bagaimana dia dengan Raja Budi main gong. Gong selalu ketuk, kita main gong. Oh. So ada grand kan entrance lah dalam cerita tu. So maybe lepas ni kalau tengok scene Raja Sulong je, mungkin boleh Instastory sambil nyanyi happy birthday. Sebab kita orang berdua je ketuk gong bunyi. Oh. Orang lain semua ketuk tak bunyi. Nak tahu? Saksikanlah. Wow. Legenda Puteri Kasih 9 Januari 9 malam. Betul? 9 malam Astro Ceria. Assalamualaikum. Tepukan untuk Raja Sulong yang akan sambut birthday pada episod pertama untuk tayangan Legenda Puteri Kasih. Dan sama-sama kita akan sambut birthday together nanti. Dan of course kita nak tanya kepada Kaskas, Puteri Kasih. So jadi Kaskas macam Kaskas dan Astro Ceria memang berpisah tiada. Dan sekarang ni bila Kaskas kali ni kan dapat watak dalam cerita yang fantasy, jadi puteri, tapi puteri yang kena go her way up macam tu. So apa perasaan Kaskas? Okay, so Assalamualaikum semua. Perasaan Kas of course excited, happy masa dapat watak puteri sebab yelah dari dulu nak jadi puteri. So finally sebulan dapat jadi puteri. Okay, but yeah, also selain tu Kas dapat kerja dengan Redcom sebab Kas dah tahu, before Kas kerja dengan Redcom, Kas dah tahu cerita-cerita yang diorang pernah produce, pernah direct. Yes. So Kas was very excited dia dapat watak ni and produced and directed by Umi Zawana. And then dapat bekerja dengan this amazing cast yang Kas tak pernah terfikir pun dapat satu frame dengan Kak Lisa, dengan Abang Yusri, Abang Nama Hakim. Sejak Gerak Ahaz dulu Kas sebut Raja Murka. Murka nanti Raja Sulong. Yes, and then Kas dapat kerja dengan Bella and sampai sekarang kita orang dah jadi fame besties juga. And Uncle Kinwa as well. Uncle Kinwa ni dia, kalau dia tak baik dengan you, that's when you know dia sayang kat you. So kalau dia baik dengan orang lain, korang biasa je tu. I see ya, got spill some tea here. Yeah, so all in all memang best lah, amazing. So macam Kaskas as Puteri Kasih kan, maybe ada persamaan tak Kaskas dengan Puteri Kasih ni? Oh, definitely. Oh. Definitely. Sebab yelah as a girl pun, I have to work to get what I want kan. And dalam cerita ni memang jalan cerita dia macam tu. Whatever you want, your goal in life is never easy. And you have to work for it. That's some inspiration there. Okay, takkan mengalah. Nampak tak? OST memang kena. And of course, next kita ada Laksawana. Yes. Yes, Daniel Fong. So untuk Daniel kan, was it hard to play the character Laksawana Andika? And what is the main challenge in portraying the character? Sebab you jadi Laksamana kan? Yes. So macam, you Daniel, kena keep cool ke macam mana? Tak, dia kalau kita tengok cerita ini kan, dia memang ada puteri. Kalau ada puteri memang ada hero yang akan sentiasa bersama puteri dan jaga puteri. So itulah role sebagai Andika Laksmana Andika. Laksamana Andika. Saya tengok tadi Andika belakang dia yang blushing pula tiba-tiba tadi. Ada ke? Yeah, but the main, kalau nak cakap challenge pun, I rasa the main challenge is perhaps the weather. Panas saya masa shoot tu. Kalau kita tengok the trailer kan, Laksmana dia kena pakai smart from top to toe, basically. So baju you yang tengok kat belakang tu tebal ke? Tebal. Tapi kalau dalam cerita ni best tau kalau I wardrobe, sebab I cuma satu baju je. So you pakai satu baju tak tukar-tukar? Tak tukar-tukar. So dalam Legenda Puteri Kasih yang baju bezanya hari ni masa press conference? Ya. I pun terperanjat sebenarnya. Asal ini ke baju I ke baju Sulong.
Raja sulung kan. So yeah, but amazing to work with the cast, and when I saw the script I was really excited. And the best part is when working with the director, dia akan cakap you buat je apa you nak buat. They give you the space. I think space for an actor is very important. You can actually do whatever you like. You know, and that's what I see from all the amazing cast. Like kalau kita tak sebenarnya ikut itu script, kita akan buat kita punya cara macam mana kita nak perform. And the best is everybody is there to listen and to teach and to share. Okay, looking forward untuk Legenda Puteri Kasih. And bercakap pasal wardrobe, I think salah satu yang menarik perhatian, of course lah, pakaian-pakaian dekat dalam Legenda Puteri Kasih. Saya sanggup beli baju songkit hari ni semata-mata untuk PC, dan saya lepas ni maybe kita boleh start pakai baju-baju songkit hari-hari pun tak apa. Sebab nampak cantik sangat. Dan of course lepas kita bercakap dengan panelis-panelis kita atas pentas, mesti ramai rakan-rakan media kita yang banyak pertanyaan untuk mereka. Jadi mungkin ada yang nak bertanyakan soalan, angkat saja tangan, macam biasa kita paskan. Mungkin boleh perkenalkan diri dan juga daripada publication yang mana. Selamat tahun baru semua dan congrats Legenda Puteri Kasih team. Saya Dennis daripada New Straits Times Entertainment Desk, dan saya nampak ini ada sedikit persamaan dengan rancangan Disney macam Sofia the First, pasal Girl Next Door di dunia moden, dapat tahu dia puteri dan dia mau adaptasi lah. Ada banyak cerita macam ni lah, bukan saja Sofia the First. But mengapa mau Syamil mau join ini bandwagon ni? Why join the bandwagon of all these Girl Next Door, find she's a princess and discover herself? What is so attractive about these stories? Why is it so popular these days? Is that question for me? Untuk Syamil? Oh, okay. Yeah, I think yang saya pernah cakap, cerita ni is an age-old tale. It's an age-old tale yang kita dah nampak sebelum ni, and ada juga yang sama, similar to Sofia the First. Tapi at the same time yang saya cakap, it's biasanya kita, kalau kita tengok cerita Girl Next Door jadi puteri tu, dia dapat tahu yang dia waris tahta tu last episode atau second last episode kan. Ni awal dah ada spoiler. Ni kita terus kita bagi depan-depan. And so itulah nak datang balik kepada apa yang saya cakap tadi. Itu permulaan dia, dan itu yang kita nak ceritakan journey untuk Kasih ni dengan keluarganya, dengan ayah dia, dengan rakan dia. Perjalanan untuk mencapai impian tu, walaupun memang kita semua orang ada impian, tapi perjalanan tu yang kita nak ketengahkan. The journey is what matters. So itu yang kelainan yang kita nak buat dengan cerita ni lah. So it's taking an age-old tale yang semua orang familiar, yang semua orang tahu, tapi kita bagi satu twist. We bring it right up front, and then we see the journey of Kasih facing the challenges to achieve her dreams. The beauty is in the journey untuk Legenda Puteri Kasih. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin seterusnya ada soalan daripada rakan media yang lain. Ada apa soalan dari rakan media yang lain? Assalamualaikum, saya Nadia dari Malaysia Kini. Bolehkah ceritakan sikit cabaran yang berlakon untuk sini ni lah? Okay, kalau nak cerita cabaran tu sampai esok lah habis kot. Okay, so saya rasa cabaran pertama is kita shoot cerita ni dalam bulan 9 sampai bulan 10, sebulan lebih. And rasanya 80% cerita ni is outdoor shooting. So cuaca masa tu pun sangat-sangat mencabar sebab musim hujan. And ada, I think 2 hari set kita actually banjir. So kita kena cuti and kena set up again. So cuaca is I think the main cabaran lah. Tapi selain tu also for me, cerita ni ada banyak stunts lah juga actually. Nampak tadi naik basikal kat dalam hutan kan? Korang pernah naik basikal dalam hutan tak? Ya, so naik basikal dalam hutan tu sangat mencabar. Boleh imagine lah macam mana. And Kas pun ada a few times jatuh sini jatuh sana during scenes. So Kas balik tu kaki lebam, tangan siku lebam,
So cerita ni nampak fun, tapi actually ada banyak cabaran masa tu jugalah. So lepas ni jangan naik basikal dekat hutan. Dekat taman tak apa. Baiklah, mungkin ada kas-kas yang lain. Mungkin Daniel saya cakap tadi panas. Mungkin ada selain daripada panas ataupun daripada Abang Norman, cabaran dalam Legenda Puteri Kasih ni. Cabaran we just enjoy masa tu. Memang betul apa yang Kas cakap tu memang faktor cuaca itu di luar daripada kawalan kita. Tapi whatever yang kita boleh kawal tu, macam contohnya kita pun sometimes kita shooting around the clock, tapi kita enjoy je. Ada masa lebih kita buat TikTok. Tunggu TikTok keluar. Mesti selari dengan drama ni keluar. Of course banyak TikToknya kan. Itulah nampak macam fun lah. Memang fun sangat. Sebab berlakon cerita, nama pun Astro Ceria. Betul. Kita kena bawa mood ceria tu, barulah penonton-penonton ceria. InsyaAllah. Saya setuju. Ada soalan lagi daripada rakan-rakan media? Okey, kita ada. Hai, Assalamualaikum. Nak tanya macam untuk costing for props and also macam outfit kan, sebab mesti banyak of the accessories and stuff. How much is it? How much? Sebab setup ni macam nak audit ni. Sebab soalan Jepun Mas. Tapi ya, memang dari segi penata seni dengan wardrobe, saya nak just shout out to Nurul Daud, penata busana, dengan Adam Azhar, penata seni. Memang we had to be clever in terms of how to manage the cost, and at the same time giving it a look that's still rich in texture. Dari segi texture, dari segi warna, and we wanted to, dari segi direction pun, it's one of the challenges of trying to build a world yang baru, yang dunia fantasi yang kita ambil daripada inspirasi daripada real world and then kita tukar sikit. Jadi tapi cost dia memang tinggi lah. Lagi tinggi bila set kita masa banjir tu dah hancur. Kita ada satu set pasar hancur, so kita terpaksa cuti, and then terima kasih kepada pihak Astro, kita dapat rebuild set pasar tu, dan resume balik penggambaran lah. So yeah, cost dia, I hope everyone can see and appreciate the value in the costumes and the art direction lah. Sebab betul-betul eye pleasing. Mungkin saya boleh tahu kat mana actually shooting ni. So macam jadi macam ni dekat mana ni? Memang set ni built from scratch ke macam mana? Especially untuk Legenda Puteri Kasih. Kita penggambaran di sekitar Lembah Kelang. Kita punya pasar punya set dekat kawasan Kemensa. Then ada istana tu, ada beberapa lokasi yang lain lah. So kalau bilik, lokasi lain, throne room lokasi lain, tapi semuanya di Lembah Kelang lah. Di Lembah Kelang sahaja, tak jauh-jauh pun ni, macam nak kena travel somewhere far kan. Baiklah, seterusnya soalan-soalan daripada rakan media. Ada lagi? Mic di belakang kejap Okay. Adakah Syamil dan kru gunakan mana-mana bangunan yang macam mansion atau palace yang sebenar? Itu soalan nombor 1 lah. And nombor 2 ialah ini fashion lah. Saya nampak betul-betul lah, kadang-kadang you pakai itu itu mahkota yang dipakai oleh isteri dan nama Hakim ni, dia macam semacam you borrow daripada zaman dulu Wales lah, dan transplant it ke dalam Nusantara punya. What was the idea behind it lah? Dia macam tak padan lah. A Welsh crown and Nusantara outfit. So kita ambil inspirasi daripada different elements kan. And sebab kita wanted to create a fantasy world. It's not about being accurate to a historical point in history.
So there's a little bit of Thai, there's a little bit of Nusantara, and the crown also. I think maybe we wanted something. We thought that because everything was Nusantara, we thought that maybe just to make it have a bit of a difference, the crown would be have a different source of inspiration. Yeah, I mean, yeah, in a way, yeah. Itulah Kaya Jaya. Dunia Kaya Jaya. Dunia Kaya Jaya. Dan rasa kita pun semua tak sabar untuk transport ke Dunia Kaya Jaya 9 Januari nanti, 9 malam. Dan saya rasa sampai sini saja. Boleh saya nak tambah sikit? Boleh. Sebab saya tak sempat tadi, saya nak cakap terima kasih kepada Astro Ceria sebab beri kepercayaan kepada Red Communications. Saya juga nak ucap terima kasih kepada tim daripada Redcom, pengarah Umi Salwana Omar yang ada dekat belakang tu. Umi ada. Dia ada dengan pengurus produksi Nadira, dengan tim produksi dengan Zaza. So so saya, sebab kalau stage boleh panjang sikit, saya minta Umi datang kat depan juga. I think okay, celah sikit, minta izin Boleh, silakan. Kita dalam masa yang sama kita boleh bertanya juga dengan Abang Aziz M. Osman, sutradara Tok Zuhur negara kita, dan juga Uncle Echo Kim Wah. Bukan setakat berlakon dekat Malaysia saja, tapi berlakon dekat Indonesia. Betul. Next saya bangun sekejap. Boleh. Abang Long dan juga Uncle Echo Kim Wah naik atas stage. Abang Long, please. Main lah sekali. Okay. Kita take turn lah, sebab diorang, kita kena tanya soalan pada mereka juga. Come on, Abang Long, come on. Silakan, tak apa. Tak, saya hari ni hari Kaya Jaya. Silakan. Jadi saya gunakan veto saya sebagai raja untuk boleh, silakan. Raja. Jangan tanya juga Umi sebagai director untuk hadir hadapan kita. Kau. Sila. Jadi saya bercemah dulu untuk turun ke bawah. Kita tambah sikit kerusi ke atas. Masih punya banyak ruang. Kita dapatkan sikit. Sila. Okay. Tak apa. Come, you have seat. Agak. Sila. Come, tak apa. Oh, kau salah guna kuasa Tak, kita Abang Cik Kemang boleh duduk. Abang Cik boleh duduk juga. Orang kata jaga. Okay. Kita nak mendangkalkan keadaan je. Sila. Okay, mungkin ada soalan-soalan daripada rakan media lagi nak ditanyakan. Kita ada Abang Aziz Masman di atas. Kita ada juga Cik Minwa. Chelsea. Bang, hutang berapa? Bella. Sila ke pentas. Okey, silakan naik atas ke pentas. Naik ke atas pentas. Okey, so sebenarnya sekali ni ala-ala semua dah ada dekat atas. Kita ambil gambar sekali, lepas tu kita boleh terus sambung Q&A. Kalau ada lagi Q&A yang perlu ditanyakan kepada kas-kas kita, pelakon-pelakon untuk Legenda Puteri Kasih. Sementara tu soalan pada tolong tanya Abang Aziz Masman dan juga tolong tanya pada Uncle Chu Kim Wah. Sila angkat tangan je. Mic kita cukup kan? Saya pun ada mic lagi. Mari. Tanya Umi. Tanya mereka berdua dulu. Mungkin ada soalan yang nak ditanyakan? Ada rakan-rakan media? Okey, kita ada di belakang. Bunyi tak mic-nya? Okey, cantik. Hello, Hasif daripada Utusan Malaysia. Saya nak tanya Abang Chu Kim Wah ataupun sebagai Abang Noah lah bang. Ya, boleh. Abang Noah. Saya tak pasti abang dah lama dekat Indonesia ke ataupun abang masih ada juga tawaran kat ni, ataupun Legenda Puteri ni job abang yang latest. Ke abang banyak dekat Indonesia? Boleh abang explain sikit abang punya Legenda atau Legenda ya? Legenda. Puteri Kasih. Uncle. Ini projek yang agak pertama atau kedua dalam tahun 2022 dan banyak PM production manager yang tak panggil saya kerana mereka ingat atau
dalam fikiran mereka saya berada di Indonesia. Sebenarnya saya tidak. Saya masih lagi pemegang pasport merah Malaysia. Tanah tumpah dalam darahku. Jadi saya pergi ke Indonesia kalau ada tawaran kerja. Ini tawaran dari Redcom dan merupakan satu tawaran yang cukup lumayan, bukan saja dari wang tetapi dari cerita. Kerana saya tak pernah buat Astro ceria, kerana muka bengis, selalu jadi komunis, selalu dipanggil guna pelat Cina. Jadi it's a new challenge, so I take it. And yang pertama kali nama saya Dukun Cantik Tak, tapi kerana isu-isu yang agak sensitif, saya dipanggil Tabib Cantik Tak. Jadi tak tahulah kenapa, mungkin sebab movie Dukun yang saya buat beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin ada itu. Jadi nggak apa-apa, saya bisa juga kerja di Malaysia. Nampak tak, dapat announcement bisa juga di Malaysia. Baiklah, seterusnya soalan dari rakan media. Sorry Abang Noah, dekat Indon dah berapa banyak filem? Jangan kata dekat Indo tak baik. Indonesia, dekat Indo. Ya. Okay, Abang, dekat sana dah berapa banyak filem yang Abang sertai? So Abang Malaysia sikit tak macam mana layanan produksi dekat negara seberang compare dengan produksi dekat Malaysia? Legenda Puteri Kasih ialah projek series yang saya ingat ke 20 lebih di Malaysia. Filem di Indonesia hanya 10 atau 12 saja. Layanan sama saja, kita semua manusia. Kita bangun pagi ikut, di sana dipanggil callingan, di sini dipanggil call time. Dan memang gaji lebih lumayan di Jakarta. Tapi kerana makan dan minumnya juga lumayan di Indonesia. Jadi bukannya beda banyak. Okey. Semua sama aja. Ada baik, ada buruknya. Ada production house yang tak baik, ada production house yang sungguh baik. Saya bernasib baik kerana kerja dengan production house yang semua baik-baik belaka. Saya juga ikut saudara Bron dan kita juga bekerja sama juga di Malaysia. So of course I like to work in Malaysia more because my family is here. Teman-teman saya semua ada sini. Kalau di set ada Abang Yusri, kita boleh nyanyi lagu KRU. Kita boleh work out dengan Abang Norman Hakim. Kita boleh nyanyi Backstreet Boys dengan Abang Aziz M. Osman. Dan kita juga boleh nyanyi lagu Cina dengan Chelsea Ang. Dengan Uncle lain semua abang dia semua Uncle. Baik, thank you so much Abang Anwar. Dan untuk Abang Aziz M. Osman, macam dalam Legenda Puteri Kasih ada muka baru, ada juga muka-muka yang familiar untuk Abang Aziz. Mungkin ada tak momen-momen yang tak boleh dilupakan dekat dalam masa syuting Legenda Puteri Kasih ni? Maybe ada yang kelakar-kelakar ke? Okay, untuk soalan ni saya kena menghadap dengan director saya. Pasal dia tukar pendera saya. Dalam cerita Puteri Kasih ni yang paling kena dera saya banyak pasal saya kena berlari. Oh, banyak lari? Saya kena berlari. Kenapa kena berlari tu? Spoiler ke tidak? Dalam insiden tu konon saya berlari di dalam Kaya Jaya ni. Kaya Jaya. Saya lari daripada pasar. Kemudian tu pergi ke halaman istana, kemudian tu masuk istana apa semua. Itu nampak dia punya tu. Tapi sebenarnya saya berlari daripada Ulu Langat sampai ke Shah Alam, sampai ke Kelang, sampai ke Melata saya berlari kat situ. Tapi yang bagusnya director saya ni sebelum dia nak mendera saya suruh jatuh, dia jatuh dulu. Oh. Dia tunjukkan stun dia dulu. Itu saya tabik. Dia lah. So jadi memang kalau Umi Mengarang memang akan tunjuk dulu ke macam mana? Dia akan tunjuk dulu. Dia akan golek dok betul-betul lah. Jadi kata okey abang saya nak bawa macam ni. Gulu. Oh okey. Barulah saya minta stun team ke apa untuk letak knee pad. Manja lah. Tapi dengan dia tak ada. Macam batu guling. Setuju lah tu? Saya setuju. Tak ada, saya nak pastikan. Sebab nak tunjuk dekat our DOP kan, camera guy kita, Amit Sham. Sebab saya nak tunjuk lah macam mana, okay, how we want to do the shot, how the blocking.
So saya akan buat dululah. Saya buat dulu and then to see the safety ke apa ke, and then like macam clearkan apa-apa yang patut. Saya buat dululah sebelum actor buat. Tapi Boleh lah pasal dia banyak tulang kan. nampaklah kat situ, stamina ada kat situ. Dan untuk Umi sendiri, macam sebagai seorang pengarah, Danny cakap tadi you bagi kebebasan dekat pelakon untuk express dia punya watak sendiri. Tapi at the same time memang you biar terus ke, ataupun ada juga guideline macam you ada vision sendiri untuk watak-watak dekat dalam Legenda Puteri Kasih ni? Actually, of course saya ada vision. Saya tahu apa yang saya nak. Tapi saya allow collaboration lah. Consider like macam you boleh bagi input, and then what works kita ambil, what doesn't we change. So I will guide them daripada situ. I think most of the time with all the more senior cast, diorang punya input campur dengan Datin Yusri dengan juga Datin Lisa. Diorang banyak lah. Diorang macam okay, I nak buat macam ni. Okay tak you rasa? I nak buat macam ni. Macam, so kita pun rasa macam lagi macam boleh. Macam sedap juga tu. Mungkin boleh kau tambah ni lah. Ni. So diorang punya input kadang-kadang make it more fun. Why not? To allow diorang buat apa yang kita rasa bagus untuk that character. Kalau kena dengan tim masuk air boleh lah. Macam tu kan. Yang kekas pula, diorang ni sangat, saya dapat rasakan pertama kali, saya rasa usia saya memang jauh dengan diorang ni. Banyak belajar trend baru ke? Kalau diorang bercakap pun like macam ada linggo semua. Penat juga. Tapi diorang sangat semangat lah. Diorang tak pernah give up, which is good. Walaupun diorang kena naik basikal dalam hutan tu, sebenarnya memang dengan ranting kayu duduk. And then like diorang tetap cuba, laju lagi gas, laju lagi bela. Diorang macam so dua-dua memang kena nervous bela pun sekali. And then diorang pun banyak jatuh juga sebenarnya. Which thank you guys. Kita nampak effort untuk Legenda Puteri Kasih. But diorang pun like akan cubalah. Kalau saya kata like, macam I think you kena cuba lagi good. This needs to play with your emotion apa ke, especially for cast. She will try again and again and again. So which is I sangat appreciate lah from all the actors bila diorang sanggup terima cabaran tu. For Daniel and Chelsea, diorang sangat panjang sebenarnya. All in BM. All in BM? Yes. Dalam bilik. So kadang-kadang it's susah, tapi kita dah rehearse again and again. Dialog ke apa ke, diorang akan cuba buat yang sehabis baik, you know, like, and delivery tu at times rasa macam makin lama it gets better. And saya pujilah cubaan mereka. Macam Chelsea dalam ni saya tengok tadi garang saya takut. Walaupun kat luar nampak ayu, tapi kat dalam ni garang. So watak Chelsea memang sebagai Cik Puan Sri ni memang dia garang ke macam mana? Cik Sri ni memang garang. Raja Sulong is a lion. Cik Sri pula harimau. Wow, harimau Malaya lah kiranya. So dekat dalam tu memang watak you akan sentiasa macam garang je pun, ataupun kita boleh tengok ada version of Cik Sri Chanliza ni? Kalau pasal soalan itu, lah saksikan Legenda Puteri Kasih. Sebab tak nak bagi spoiler Saya rasa mesti confirm, kita tak sabar. Okay, dan last sekali untuk Bella. So Bella dekat dalam ni sebagai, korang kira best friend lah dengan Kas-Kas. So macam nak create chemistry tu memang susah ataupun senang je sebenarnya? First day of shooting dah terus macam BFF ataupun tempat sepuluh-puluh BFF je, macam mana? Nervous lah nak jawab. Jangan nervous. Okay, for chemistry, so before kita orang shooting, kita orang ada chemistry test dengan Umi. So ada few session dengan cast sendiri. So kita orang dah create chemistry daripada few session tu yang kita ada dengan Umi. So kita orang pun baru kenal actually daripada job ni. So kita first time shoot together lah? Tak pernah shoot together. Tapi I kenal lah dia ni famous. Kan, of course lah, Kas-Kas. So masa on set pun kita orang banyak discuss dengan Umi. So kita orang banyak chatting, gosip-gosip. Gosip Terus chemistry macam tu. Itu ke gosip yang banyak Umi belajar daripada diorang? Salah satu sebab dekat monitor diorang kat belakang tu. Kadang-kadang pelakon dia lupa mic ni on. Dia belakang saya je, dia cakap je. Kita orang akan make sure mic tu off lah. Okay, dah rasa kita tengok chemistry everybody here pun dah macam
nampak best. And for sure kita tak sabar nak tengok Legenda Puteri Kasih pada 9 Januari nanti pada pukul 9 malam. Banyak lagi soalan saya pasti daripada rakan-rakan media, tapi semua of course nak buat one-to-one session. Dia nak tanya direct terus. Kejap lagi kita akan berikan waktu tu kepada rakan-rakan media. Dan sekarang ni kita nak teruskan dengan sesi bergambar. Kita nak ambil gambar together dengan kita ada small banner daripada Legenda Puteri Kasih, dan kita nak jemput juga